Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, hari ini kita akan sambung pelajaran kita bagi mata pelajaran tajwid, pelajaran yang ke-8 yang bertajuk Waqaf Jibril. Baiklah, sebelum itu mari kita sama-sama membacakan doa sebelum memulakan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pengenalan Waqaf Jibril. Waqaf Jibril dikenali juga sebagai Waqaf Sunnah, Waqaf Nabawi atau Waqaf Itba'. Jadi ada 3 nama lain bagi Waqaf Jibril, iaitu Waqaf Sunnah, Waqaf Nabawi atau Waqaf Itba'. Waqaf Jibril ini dilakukan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Siapa Sayyidina Jibril alaihissalam ini? Sayyidina Jibril alaihissalam adalah malaikat Jibril. Sewaktu membacakan ayat Al-Quran tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut perbuatan Sayyidina Jibril tersebut. Jadi itulah dinamakan Waqaf Jibril. Kerana apa? Kerana wakaf tersebut dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam sewaktu membacakan ayat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga mengikut perbuatan tersebut. Mari kita lihat hukum berhenti pada Waqaf Jibril. Jadi hukum berhentinya adalah sunnah kerana mengikut amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat 10 tempat Waqaf Jibril di dalam Al-Quran mengikut pandangan pertama, iaitu yang pertama, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Fastabiqul khairat. Jadi tempat Waqaf Jibrilnya ada pada kalimah Al-Khairat. Terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Tempat yang kedua ialah Qul sadaqallah. Tempat Waqaf Jibrilnya adalah pada kalimah Allah, iaitu terdapat dalam surah Ali Imran ayat 95. Tempat yang ketiga ialah Fastabiqul khairat. Tempat Waqaf Jibrilnya adalah pada kalimah Al-Khairat, iaitu terdapat pada surah Al-Ma'idah ayat 48. Jadi nampak ayatnya sama kan? Pada ayat nombor 1 dan juga nombor 3. Cuma dia berada di surah yang berlainan. Seterusnya yang keempat, Malaysa li bihaqqa. Jadi tempat Waqaf Jibrilnya adalah pada kalimah bihaqqa, iaitu terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Tempat kelima iaitu Sabili ad'u ilallah. Waqaf Jibrilnya adalah pada kalimah Allah, iaitu terdapat dalam surah Yusuf ayat 108. Tempat yang keenam, Yadribullahul amsal. Tempat Waqaf Jibrilnya adalah pada kalimah Al-Amsal dalam surah Ar-Ra'du ayat 17. Dan tempat yang ketujuh ialah Wal an'ama khalaqaha. Jadi tempat Waqaf Jibrilnya adalah di kalimah khalaqaha, terdapat dalam surah An-Nahl ayat 5. Seterusnya tempat yang ke-8 ialah Kaman kana fasiqa. Jadi tempat Waqaf Jibrilnya adalah pada kalimah fasiqa, iaitu terdapat dalam surah As-Sajdah ayat 18. Tempat yang ke-9, jadi murid lihat ya, pada tempat yang ke-9 ini terdapat dalam surah An-Nazi'at ayat 23. Biasa kita akan baca
Fahashara fanada. Tetapi untuk wakaf Jibril, dia akan berhenti pada kalimah fahashar. Fahashar. Berhenti, ambil nafas yang baru. Fanada. Okey, jadi itu adalah tempat wakaf Jibril yang ke-9, iaitu terdapat dalam surah An-Nazi'at ayat 23. Dan yang terakhir pada tempat yang ke-10 ialah khairum min alfi syahr. Okey, terdapat wakaf Jibril pada kalimah syahr, iaitu di dalam surah Al-Qadr ayat yang ke-3. Jadi berikut adalah 10 tempat wakaf Jibril yang terdapat di dalam Al-Quran. Baiklah murid-murid, menurut setengah pendapat, terdapat 10 tempat yang lain bagi wakaf Jibril, iaitu yang pertama, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Tempat wakafnya adalah pada kalimah Allah, terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Tempat yang kedua ialah وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Tempat wakafnya juga pada kalimah Allah, terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 7. Tempat yang ketiga ialah min ajli zalik katabna ala bani. Jadi tempat wakafnya adalah pada kalimah zalika. Jadi kita akan baca min ajli zalik. Okey, terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 32. Yang keempat, an anzirin nas. Okey, jadi tempat wakafnya adalah pada kalimah an-nas, terdapat di dalam surah Yunus ayat yang kedua. Seterusnya, tempat yang kelima ialah Qul i wa rabbi innahu lahaqqa. Okey, jadi tempat wakafnya adalah pada kalimah lahaqqa dalam surah Yunus ayat 53. Tempat yang keenam ialah wala yahzunka qawluhum. Okey, jadi tempat wakafnya adalah pada kalimah qawluhum dalam surah Yunus ayat 65. Tempat yang ketujuh ialah yu'allimuhu bashar. Yu'allimuhu bashar. Okey, jadi tempat wakafnya adalah pada kalimah bashar dalam surah An-Nahl ayat 103. Tempat yang ke-8, ya bunayya la tusyrik billah. Jadi tempat wakafnya adalah pada kalimah billah dalam surah Luqman ayat 13. Tempat yang ke-9 ialah annahum ashabun nar. Jadi tempat wakafnya adalah pada kalimah an-nar, iaitu terdapat dalam surah Ghafir ayat yang ke-6. Seterusnya, yang terakhir pada tempat yang ke-10 iaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Okey, jadi tempat wakafnya adalah pada kalimah wastaghfir dalam surah An-Nasr ayat yang ke-3. Okey murid-murid, itu adalah 10 tempat yang lain bagi wakaf Jibril di dalam Al-Quran menurut setengah pendapat. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula perbezaan antara wakaf Jibril dan wakaf lazim. Baiklah, mari kita lihat yang pertama iaitu wakaf Jibril. Wakaf Jibril dinisbahkan kepada amalan atau perbuatan Nabi ketika membaca Al-Quran. Jadi wakaf Jibril ini dinisbahkan kepada amalan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW ketika baginda membaca Al-Quran. Yang kedua, wakaf Jibril ini tidak diletakkan tanda. Oleh itu, pembaca perlu mengingati tempat-tempat wakaf Jibril
sebagaimana yang dinyatakan. Okey, itu adalah berkaitan dengan wakaf Jibril. Kita lihat pula kepada wakaf lazim. Yang pertama, wakaf lazim ini dinisbahkan kepada pendapat para ulama. Okey, jadi wakaf lazim ini dinisbahkan kepada pendapat para ulama. Berbeza dengan wakaf Jibril tadi, dinisbahkan kepada amalan atau perbuatan Nabi ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, ditandakan dengan huruf mim kecil. Ditandakan dengan huruf mim kecil. Berbanding tadi wakaf Jibril tidak diletakkan tanda. Yang ketiga, dikenali juga dengan nama wakaf wajib atau wakaf al-bayan. Okey. Nama lain bagi wakaf lazim adalah wakaf wajib atau wakaf al-bayan. Manakala nama lain bagi wakaf Jibril ialah wakaf sunnah, wakaf nabawi ataupun wakaf itba'. Yang keempat, dituntut berhenti ketika membaca kerana ia memisahkan dua makna yang dalam satu ayat. Okey, jadi wakaf lazim ini dituntut untuk berhenti kerana ketika membaca kerana apa? Kerana ia memisahkan dua makna dalam satu ayat. Kalau wakaf Jibril, sunnah untuk kita berhenti pada ayat tersebut kerana mengikut amalan Nabi Muhammad SAW ketika membaca Al-Quran. Okey murid-murid, itu adalah perbezaan antara wakaf Jibril dan wakaf lazim. Ustazah harapkan murid-murid dapat memahami perbezaan antara wakaf Jibril dan juga wakaf lazim. Baiklah murid-murid, kita lihat pula contoh tempat wakaf lazim di dalam Al-Quran. Jadi dalam pelajaran kita pada hari ini, kita akan lihat ada 5 contoh tempat wakaf lazim di dalam Al-Quran. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Okey, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Tempat wakafnya adalah pada kalimah masalah. Sebab apa? Ada tanda huruf mim kecil. Itu adalah tanda wakaf lazim. Jadi murid-murid akan berhenti pada kalimah masalah dan akan mulakan bacaan pada kalimah yudillu. Okey, fahamnya untuk contoh yang pertama. Yang kedua, kadzalika qala allazina min qablihim mithla qawlihim. Okey, dalam surah Al-Baqarah juga ayat 118, tempat wakafnya adalah pada kalimah qaulihim. Murid-murid ada nampak kat situ adalah tanda wakaf mim kecil. Tanda wakaf mim kecil iaitu wakaf lazim. Jadi berhenti pada kalimah qaulihim dan mulakan bacaan pada kalimah seterusnya iaitu kalimah tasyabahat. Okey, mulakan bacaan pada kalimah tasyabahat. Tempat yang ketiga ialah wa yaskharuna minal ladzina amanu. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 212, tempat wakafnya adalah pada kalimah amanu. Ada tanda mim kecil di situ iaitu tanda wakaf lazim. Jadi murid-murid akan berhenti pada kalimah amanu dan akan memulakan bacaan pada kalimah seterusnya iaitu kalimah walladzina. Walladzina. Contoh yang keempat iaitu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Okey, iaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Tempat wakafnya adalah pada kalimah ba'. Tempat wakafnya adalah pada kalimah ba' sebab ada tanda huruf mim kecil kat situ, wakaf lazim. Dan akan memulakan bacaan pada kalimah seterusnya iaitu kalimah minhum. Kalimah minhum. Dan yang terakhir untuk hari ini iaitu contoh tempat wakaf lazim yang kelima ialah qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 181, tempat wakafnya adalah pada kalimah aghniya. Sebab apa? Ada tanda mim kecil kat situ iaitu tanda wakaf lazim.
dan akan memulakan bacaan pada kalimah seterusnya iaitu kalimah sanaktubu. Okey, murid-murid, berikut adalah contoh tempat wakaf lazim di dalam Al-Quran. Ada 5 contoh yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan tempat wakaf lazim di dalam Al-Quran. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Diharapkan semua murid-murid dapat memahami pelajaran yang telah disampaikan. Semoga jumpa lagi kita pada sesi pelajaran yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.